mereka terhadap agama Islam itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang itu golongan yang dulu. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah merupakan satu golongan yang kita kenali sebagai golongan Arab Badui. Atau dalam Al-Quran disebut sebagai golongan A'rab. Itu dalam surah Taubah ayat 97. Dan Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqan wa ajradu an la ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Badui, Arab Badui adalah merupakan orang-orang yang terlalu tebal kekufuran dan juga nifaq. Dan mereka adalah merupakan satu kelompok yang susah untuk memahami hukum-hukum ataupun hudud yang Allah SWT turunkan kepada Rasul. Ini golongan Arab. Ini golongan Arab. Golongan Arab yang bunyi pula. Golongan Arab adalah merupakan golongan Arab Badui. Arab maksudnya Arab Badui. Arab Badui ini adalah merupakan satu kelompok manusia yang hidup jauh daripada tempat-tempat yang maju dan mulia. Mereka duduk di hulu, di kawasan-kawasan perkampungan yang terpencil. Kemudian mereka hidup dalam bentuk yang tertentu, yang simple dan seumpama. Dan mereka ni kasar. Mereka kasar. Kemudian mereka tidak begitu, nak kata tak cerdik macam orang, tapi mereka ni adalah merupakan satu kelompok yang lurus. Satu kelompok yang lurus. Ini adalah merupakan kelompok Arab. Kelompok Arab ni pula, bila dia memeluk Islam, bila dia memeluk Islam, berlaku satu masalah kepada mereka, iaitu mereka mudah untuk berasa alim. Dia baca satu ayat, dia faham dua ayat, tiga ayat, dia rasa dia dah hebat. Dia rasa dia hebat. Ini masalah golongan Arab baru. Kemudian mereka susah nak faham agama. Bila dia dah faham beberapa ayat, akhirnya mereka dah tak belajar. Dan mereka mula memperkecilkan ulama. Jangan gelak. Ini ada kesan ni. Ada kesan ni. Kesan dia apa dia? Kesannya adalah daripada golongan Arab inilah sebenarnya yang paling ramai membentuk golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah merupakan satu kelompok yang muncul di zaman Sayyidina Ali. Ketika mana berlakunya peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Kemudian berlaku peristiwa tahkim. Dalam kelompok Sayyidina Ali ni ada satu kelompok manusia yang dikenali sebagai Khawarij. Dalam peristiwa tahkim ni adalah merupakan satu peristiwa yang cukup baik. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali dan tenteranya, kemudian Muawiyah dan tenteranya radhiyallahu anhum, sebahagian besar mereka adalah merupakan sahabat-sahabat besar, bersetuju untuk bermuafakat dan bersetuju untuk berdamai. Jadi mereka meletakkan kepada dua orang untuk memutuskan apakah hukuman ataupun apakah tindakan seterusnya. Jadi maknanya Sayyidina Ali dilantik Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah dilantik Abu al-As. Jadi dikatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan juga kepada Abu al-As, bincanglah dan putuskan. Kami terima. Apa juga putusan kami terima. Ini namanya peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim maknanya peristiwa di mana mereka memutuskan dan kemudian orang semua terpaksa bersetuju dengan keputusan tersebut. Golongan Khawarij apabila melihat lakunya peristiwa tahkim, ketika mana Sayyidina Ali pulang daripada peperangan, balik ke Kufah, 12,000 daripada tentera Ali keluar. Disebabkan kerana tak puas hati dengan peristiwa tahkim. Apa yang dia tak puas hati? Dia kata dalam Al-Quran, dan Allah SWT firman dalam Al-Quran, dia kata inil hukmu illa lillah. Yang boleh memutuskan sesuatu keputusan hanya Allah SWT saja. Kenapa serahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan kepada Abu al-As? Sepatutnya yang memutuskan keputusannya hanya Allah SWT saja. Jadi disebabkan oleh kerana pemahaman mereka yang macam itu terhadap ayat Al-Quran, akhirnya 12,000 keluar. Dan 12,000 inilah golongan Khawarij. Dan kebanyakan daripada golongan Khawarij ni adalah merupakan orang-orang Arab. Orang-orang Arab disebabkan oleh kerana sifat mereka yang macam tu. Dia baca ayat sikit, satu dua ayat dia rasa gaduh, kemudian dia rasa dia hebat, sampai dia keluar kata-kata yang sampai sekarang diulang-ulang. Rijal wa nahnu rijal. Dia orang tu ulama, Ibn Abbas dan sebagainya, ini ulama. Kami pun ulama juga. Dia tahu ayat Quran, kami pun tahu ayat Quran juga. Ayat Quran turun kepada mereka dan turun kepada kami juga. Ini golongan Arab, golongan Arab Badui yang masuk Islam, tapi dalam hati mereka ni cuma sikit saja iman dan kepahaman. Sebab itu dalam Al-Quran ada disebut tentang Arab Badui. Arab Badui qala al-arabu amanna.
Kan golongan Arab-Arabi ini mereka berkata bahawa kami beriman. Kan mereka mendakwa bahawa mereka beriman. Kan tetapi Allah SWT kata apa kepada mereka? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kan katakan wahai Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu hendaklah mengatakan kami dah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman tak masuk lagi dalam hati kamu, baru masuk Islam. Maknanya baru perlakuan tu macam orang Islam, syiar tu macam orang Islam, tapi iman yang masuk dalam hati itu sikit je. Ini golongan Arab-Arabi. Ini golongan Arab yang banyak membentuk kan golongan Khawarij. Ini banyak membentuk golongan Khawarij. Golongan Khawarij dalam sejarah adalah bukan satu golongan yang memang terkenal dengan sifat lurus, kan? Tapi dia ada sifat sombong, kan? Ada sifat lurus dan sifat sombong. Maknanya dia baca Al-Quran, dia faham, kan? Dia faham, kemudian dia rasa itulah segala-galanya. Jadi bayangkan betapa do'ifnya mereka dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika mana dia kata inil hukmu illa lillah. Dia ada beberapa hujah yang menjadikan golongan Khawarij ini keluar. Di antaranya itu, dia kata inil hukmu illa lillah. Allah SWT firman Al-Quran, dia kata hukum ini maknanya apa juga perkara yang nak diputuskan mesti diputuskan oleh Allah, tak boleh diputuskan oleh manusia. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengutuskan Ibnu Abbas pergi berjumpa dengan mereka dan berhujah. Kan? Ibnu Abbas tanya kepada mereka, apa kemusykilan kamu? Kan? Mereka berkata inil hukmu illa lillah. Kan bahawa hukuman ni mesti diserahkan kepada Allah. Keputusan ni Allah saja yang tentukan. Maknanya macam mana nak selesaikan Muawiyah dan juga Sayyidina Ali ni, kan? Bertelingkah, Allah yang selesaikan. Macam mana Allah nak selesaikan? Cara Allah nak selesaikan. Jadi apa yang dijawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, cuba kamu tengok, kan, satu permasalahan yang berlaku apabila suami isteri bergaduh. Apa Allah SWT sebut dalam Al-Quran? Bila dah tak boleh selesai perbincangan suami isteri, dah tak boleh nak sampai kepada satu noktah ittifaq ataupun satu titik persetujuan antara suami dan isteri, apa yang Allah SWT kan nasihatkan kepada mereka ataupun arahkan kepada mereka? Allah SWT kata fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan, putuskan seorang wakil daripada keluarga lelaki dan satu wakil daripada keluarga perempuan. Wakil tu bincang dan putuskan. Kalau sekiranya dia kata dua orang ni memang tak boleh nak duduk bersama, pisah. Semua orang terpaksa bersetuju, baru dia akan dipisahkan. Kalau sekiranya kedua-dua ni wakil ni berkata bahawa jalan penyelesaiannya adalah sekian, suami isteri setuju dengan jalan penyelesaian tersebut. Bila dibacakan ayat itu kepada mereka, barulah kan golongan Khawarij ni dia terpinggir dan bersetuju. Kemudian dia kata lagi, kan, golongan Khawarij kata kepada Ibnu Abbas, dia kata, kan, dalam peristiwa Siffin dan dalam peristiwa perang Jamal ni perang unta, kan, di mana Sayyidina Ali pada masa itu dia berperang kan melawan Sayyidah Aisyah, kan, kemudian melawan Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mereka berperang dengan perang yang sungguh-sungguh. Jadi di sini bila habis berlaku peperangan tersebut, orang yang mati daripada kedua kelompok ni dikebumikan dengan cara orang Islam. Dikebumikan dengan cara orang Islam. Kemudian kan pihak yang kalah, iaitu tentera Aisyah radhiyallahu anha yang kalah, kalau ikut hukum perang yang betul, dia kata, kan, golongan Khawarij dia kata, kalau ikut hukum perang yang betul, sepatutnya mereka ditawan. Kenapa mereka tak ditawan? Kenapa mereka tidak ditawan? Kemudian kenapa mereka dikebumikan dengan cara yang serupa itu? Jadi kenapa semua itu? Kan, adakah maknanya mereka ni kan adalah merupakan orang-orang yang masih diiktiraf sebagai orang Islam? Contohnya, sedangkan dalam hukum maknanya mereka ni buruh, orang yang menentang orang-orang yang menjadi pemerintah yang sah. Kan, golongan Khawarij dia mengatakan bahawa siapa sahaja yang melakukan dosa, kan, dia akan jadi kafir. Kan, dengan mudah dia kata begitu. Jadi orang yang melawan pemerintah sepatutnya dia kafir. Sepatutnya dia orang ni memang kena tanam risik